wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin sekalian jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan selama-lamanya kita terus bersyukur kehadrat Allah di atas kurnia yang tak terhingga, yang banyak untuk diri kita di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dan alhamdulillah malam ini dapat kita bertemu lagi dalam majlis ilmu. Malam ini kita akan menyambung lagi daripada kitab yang telah saya bacakan. Kita bincangkan tentang manhaj haraki dalam sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tajuk yang kita nak bincang ataupun kita nak mengaji pada malam ini ialah berkenaan dengan tajuk perjumpaan secara rutin dan berterusan. Tuan-tuan, hadirin sekalian jemaah sekalian, kita tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengadakan halaqah secara diam-diam, sembunyi daripada pihak kafir Quraisy di rumah Arqam bin Abi al-Arqam. Walaupun ada ulama sirah kata itu antara salah satu rumah, mungkin ada lagi rumah yang lain, tetapi antara rumah yang terkenal pada awal Islam di Mekah ialah rumah Arqam bin Abi al-Arqam. Sudah cerita dahulu bahawa bagaimana Nabi memilih rumahnya kerana kedudukan dia yang tak dapat maknanya dipantau dan diburuk sangka oleh orang kafir Quraisy. Ya, mana dia bukan duduk tengah pekan. Jadi kalau orang datang seorang dua orang tak perasan, orang tak kisah. Jadi pemilihan ini juga penting. Ya, sebagai markas operasi kita, markas mentarbiyah penganut Islam pada awalnya. Di mana di rumah Arqam bin Abi al-Arqam. Pada rumah itulah Nabi SAW mendidik, mentarbiyah, ya, membentuk generasi awal Islam ke arah generasi yang unggul, generasi yang hebat. Jadi ni tuan-tuan ayat. Jadi perjumpaan ini rutin, maknanya selalulah ngajinya, seminggu sekali atau beberapa hari sekali pertemuan. Dan teks pertemuan pada masa itu ialah wahyu Tuhan, iaitu Al-Quran sendiri, ayat-ayat Allah. Nabi baca ayat ini, para sahabat ikut baca, hafal, amal, faham dan amal. Hebatnya orang dulu, sahabat Nabi dulu, mereka baca, ya, mereka hafal, mereka faham, mereka amal. Barulah mereka pindah ke perkara yang lain pula. Kita ni hafal banyak, ngaji pun banyak, tapi tak amal-amal. Ya, tak berapa beramal. Pun banyak juga. Itu je. Walaupun dah tahu, walaupun dah hafal, ya, tetapi style para sahabat ialah mereka dididik oleh Rasulullah. Satu ayat ni baca, hafal, ambil kepahaman, amal. Baru dia tukar pula ayat yang seterusnya. Perjumpaan yang berkekalan yang mengikat di antara petugas dan tentera dengan ketuanya juga menolong individu dan tentera merasa yakin dengan diri serta menguatkan azam mereka untuk kekal dalam jalan ini. Ya, tuan-tuan, pada awal Islam, kita cuba bayangkan, dan kita sebenarnya boleh bayangkan bagaimana situasi masyarakat kufar pada masa itu. Islam berkembang. Maka kita ni, kalau penganut Islam ni, dia perlu kepada motivasi yang berterusan, didikan yang berterusan, ya, peringatan yang berterusan. Bukan senang. Sebab bila masuk Islam waktu itu,
dia pasti akan menghadapi cabaran. Ya, pasti hadapi cabaran. Dalam suasana majoriti orang kafir, Quraisy yang menganut fahaman musyrik kepada Allah, majoritinya. Kemudian pula mereka memang tak gemar dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini. Tiba-tiba orang Islam yang ada ini, bagaimana nak dipelihara akidah mereka? Maka pertemuan itu perlu diselalukan untuk memberi semangat, menyuntik semangat, semangat jihad, kekuatan dalaman, supaya mereka sabat, konsisten, tetap istiqamah walaupun datang pelbagai cabaran. Ya, sebab lagipun di masa Mekah tak boleh balas-balas lagi, tak boleh nak melawan. Yalah, satunya minoriti lagi, tak ada kekuatan sebab ayat Allah tak turun suruh balas balik perang ke, tak ada, belum lagi. Ya, jadi macam mana Nabi kena perkemalkan dalaman mereka, para sahabat ini, untuk menghadapi cabaran dalam persekitaran musyrikin penentang kepada dakwah Islam. Sebab apa? Mereka majoriti, orang Islam minoriti, tak ramai. Dalam minoriti baru lagi, baru orang setahun jagung, baru beberapa tahun masuk Islam ni. Kalau kita ni dah lama dah. Ya. 50 tahun dah, 60 tahun. Tu pun nak pakai yang macam tu juga. Dulu kini selamanya yang itu je, nak melawan je perintah Allah ni. Tak mau kepada undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka baru 2 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ialah dakwah Nabi di Mekah 13 tahun. Ya, 13 tahun. Bayangkan, kalau daripada awal macam Abu Bakar tu, baru 13 tahun masuk Islam. Kita ya kira mu'alaf lagi lah. Mu'alaf. Apa kita ni mu'alaf ni 50 tahun mu'alaf lagi. Oh ya, kita ni mentang-mentang kita ni Islam keturunan, kita kata tu mu'alaf tu. Siapa ceramah tu mu'alaf tu? Siapa Ustaz Ravi Abdullah? Tu bukan mu'alaf, tuan-tuan. Dia lebih hebat dari kita lagi. Tak kira. Tu bukan mu'alaf dah tu. Kita kadang-kadang tengok Cina Muslim, tu mu'alaf. Berapa tahun dah? Dah 20 tahun Islam dah, bukan mu'alaf. Kadang-kadang dia lebih hebat daripada kita lagi. Pahatan agamanya. Nak kira banding kita ni. Ya. Macam tu lah, macam Ustaz Rabi ni, tengoklah ya. Mengaji sampai luar negara. Menguasai ilmu agama. Bahkan dulu jadi ni, seseorang ahli majlis fatwa di Selangor dulu. Sekarang tak tahulah. Ingat dulu. Bayangkan kehebatan ilmu dia. Walaupun dia convert, walaupun dia Islam kemudiannya. Dulu dia Hindu. Ya. Jadi mereka dikira baru, kalau paling lama pun Abu Bakar tu 13 tahun baru kiranya. Kalau sampai penghujung lah, sampai sebelum hijrah kan. Sampai sebelum hijrah baru 13 tahun. Bayangkan yang lain yang masuk baru 5 tahun, 4 tahun, 6 tahun. Bayangkan bagaimana cabaran dia. Jadi rutin ini Nabi buat supaya nak mengukuhkan keimanan, mengukuhkan kekuatan dalaman para sahabat baginda yang baru berkenal, baru masuk Islam. Dan memang tuan-tuan, orang yang baru ni perlu dibantu. Perlu dibantu. Yang kita panggil mu'alaf tadi ni, jangan dibiarkan. Mereka menghadapi cabaran, mereka menghadapi ujian, mereka menghadapi pelbagai ragam dalam kehidupan mereka. Cabaran dalaman mereka sendiri. Belum luaran lagi, dalaman hati mereka. Teringat keluarga, teringat anak isteri, teringat kerja, teringat kampung halaman. Sebab mereka ni, kadang-kadang mereka dihalau daripada kampung halaman mereka, dihalau dari keluarga mereka, dihalau pada anak isteri mereka. Datang, dulu saya ingat ada seorang India lah, masih Islam lah, Hindu, masih Islam. Datang ke duduk Kuala ni dalam lama dah belah tahun yang lampau lah ceritanya. Dia seorang sahabat ni, dia masuk Islam dan dia berkenal dengan seorang sahabat di Kuala ni, kerja postman. Dia sahabat tu pula, pakcik tu selalu kan ngaji dengan saya,
Jadi dia bawa dia minta pandangan macam mana nak jaga ni. Sebab dia kata, dia sediakan tempat tinggal. Bentuk duduk di Kuala ni. Dia orang Pening. Tapi dia kata dia macam 5,000. Baru Islam ni, dia teringat isteri dia. Teringat anak dia. Anak dia lah dia kata, teringat sangat. Kampung halaman yang kira lah. Bayangkan. Kalau kita tak bantu dia, kalau kita tak selalu maknanya didik dia, perkuatkan dia, perkemalkan akidah dia, dia boleh cayur tuan-tuan. Tu cabaran orang masuk Islam, orang baru pun. Tinggalkan, bukan tinggal kampung halaman. Tinggal anak, kalau ada anak isteri, kalau ada apa kerja, dia halau. Kalau dia kena halau. Dia macam tak menentu lah. Kan? Mana selalu lah saya nasihat, saya perkuatkan mana orang yang jaga dia. Sahabat saya tu kan, pakcik tu, postman, dah pencen dah lah, Sara dah orangnya. Ya. Dia letak dia dekat salak tu. Adalah ceritanya. Ya. Lepas tu satu hari macam mana entah, yelah dia pun, pakcik ni tak terbuat macam mana. Dia nak balik ke Pening. Nak balik ke nak tengok anak. Rindu pada anak. Yelah orang ada anak kan. Rindu pada anak. Dia balik juga. Dia risau dah. Saya pun risau dengan cerita pakcik tu. Risau. Semua bukan risau lah. Tapi dia balik semula. Dia datang balik. Dia jumpa. Lepas tu kita syorkan pergilah. Bawa ke Ipoh. Ke Masjid India di Ipoh tu. Mana berbelah tahun yang lalu lah. Jadi maknanya dia dah seronok duduk sana. Sebab dia boleh berjumpa dengan komuniti India. Mungkin kita bagi cari kerja dia tak boleh. Dia dah bagi kerja sekejap dah. Kan dia macam ni Bali boleh teringat. Itu rupanya cabaran orang yang baru masuk Islam, meninggalkan macam-macam perkara. Jadi kita kena bantu dia dengan tinggalkan dia. Yang kita ada kenalan kita masuk Islam, kita biar, kita perkemalkan. 2-3 tahun, 3-4 tahun, kita tengok dia macam mana. Kena bantu keuangannya, emosinya. Kerana duit mungkin boleh cari kerja. Di dalaman ini dia bergejolak. Dalaman ni cabaran dia. Teringat mak dia ke, kot teringat apa isteri, bekal, teringat anak. Ada tu. Macam-macam dia teringat. Jadi ini tuan-tuan, kena bantu mereka ini. Kalau ada lah. Ini cerita benar yang saya cerita ni, kisah benar. Cuma saya dah tak ada lah kan. Lost dah, apa orang kata, dah tak ada dah dengar cerita macam mana perkembangan dia. Itu pun kelemahan juga kan. Patut kena ambil tahu juga. Tapi kita mana tak ambil tahu tu pasal apa? Dia hantar ke Masjid India sana tu. Mana dia bertemu sana, dia kata dia dah seronok di sana. Alhamdulillah. Seronok. Tidak, kesian juga. Kesian yang jaga dia tu. Pakcik yang jaga dia tu. Kesian macam mana nak buat ni? Dia bergaduh-gaduh. Jumpa saya. Kalau saya kan, ada pengajian tu. Dia kata macam mana ni? Dia punya 5,000. Macam mana nak bantu? Yalah dia pun tak tahu cara-cara. Saya bantulah. Saya beri semangat ke dia, jaga betul-betul. Kita pun faham. Walaupun kita ni dah Islam keturunan, tapi kita faham cabaran dia, kita tahu. Bayangkan ni lah kita pun kalau bukan apa, kalau kita bekerja pun outstation dah lama pun teringat anak, tiap kampung, rumah, anak isteri. Sudah pasti ini apa tak lagi dia memilih satu jalan yang berbeza daripada jalan sebelumnya. Itulah agama Allah Subhanahu Wa Taala ini. Para sahabat akan datang ke rumah Al-Arqam, lalu menceritakan kepada rakan-rakannya dan kepada Rasulullah SAW apa yang berjaya dilakukannya pada hari tersebut. Ni mereka di sana, mereka dididik, ditarbiah dan berbincang. Dia bermesyuarat, dia berbincang apa yang mereka dah buat. Tuan-tuan, sahabat Nabi ni, dia bukan sekadar menerima Islam lepas tu duduk diam, tapi dia juga mempromosikan, berdakwah maksudnya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lepas dia masuk Islam, dia tak duduk diam. Dia jumpa kenalan rapat dia dalam Dewan Perniagaan Arab pada masa itu. Geng-geng berniaga. Itu sebab dia jumpa Sayyidina Osman. Sayyidina Osman masuk Islam di tangan Sayyidina Abu Bakar. Ini antara sahabat-sahabat Nabi ni. Mana Sayyidina Abu Bakar ni dia, bila dia dah terima Islam, maka dia pun buat kerja, berdakwah, menyampaikan Islam. Itu sebab Islam berkembang.
Maknanya bukan sekadar peranan Rasulullah sendiri, tetapi peranan para sahabat Nabi. Ya. Para sahabat Nabi ni berperanan jumpa kawan-kawan rafiq dia. Terutama pada awal Islam dia tak boleh terang-terang lagi. Tapi secara personal. Cara mana persendirian. Jumpa individu, sahabat rafiq, geng-geng main kan kita dulu. Geng-geng apa, ronda-ronda dulu, geng-geng berbasikal, bermotosikal, berbaseball tu. Kan? Kita rafiq dengan dia, kita dekati dia. Kita ajak dia kepada Islam yang sebenar. Kita ajak dia kepada memahami Islam yang sebenar. Kita ajak dia beramal Islam. Kita ajak dia dalam perjuangan Islam. Kadang-kadang kita pun kan tak nak kawan ramai. Kawan main bola, kawan game baseball. Orang baseball ya. Game baseball ya. Ramai kawan dia. Kilo motor kata. Di tempat saya ada seorang pengurusi baseball Kuala ni. Ada seorang di Kati lah. Pengurusi baseball. Orang ni dia accident dia. Accident dengan baseball dia. Dia nak buat ni, dia nak ronda. Dia ronda seorang-seorang sampai Kuala Lumpur tu. Accident dekat mana? Dekat Rawang main. Ya. Jadi maknanya dia ramai kenalan-kenalan. Jadi apa salahnya dia gunakan kesempatan itu di samping seronoknya? Tak apalah. Saya tak kata salah kan. Nak baseball ke nak apa buatlah. Itu minat hobi kita nak buat macam mana. Tapi kita jadikan dia sebagai wasilah ataupun jalan untuk kita memperkenalkan kefahaman Islam yang sebenar. Ajak mereka beramal dengan Islam. Ajak mereka bersama dengan mana tuntutan Islam ini. Ajak mereka mana bersama dengan dakwah Islam. Tak apalah, baseball juga. Tapi itu saluran dakwah. Dakwah mereka, didik mereka, ajak mereka ibadat, solat, ajak mereka mengaji, ajak mereka memahami Islam yang sebenar. Apa salahnya? Sebab kadang-kadang program-program macam ni tak salah diadakan, tapi ada seliknya. Kita nak buat program baseball ke apa, selik sikit. Program maknanya tazkirah, program peringatan, supaya seronok-seronok juga, tak ada masalah. Tetapi di sana ada unsur ibadah. Ada ibadahnya. Mana ingat bahawa tentang kehidupan kita ini, ingat tentang ibadah kita, ingat tentang solat kita, ingat tentang peranan kita sebagai seorang Islam dengan agama kita macam mana. Sahabat Nabi tadi inilah. Bila mereka masuk Islam, mereka berperanan. Mereka tak simpan duduk, mereka berperanan. Paling kurang keluarga mereka. Paling kurang sahabat taulan yang hampir dengan mereka. Geng-geng yang rapid, yang duduk kedai kopi, yang minum-minum petang. Ajaklah ke masjid. Ajaklah ngaji. Banyak kita geng-geng kan. Orang pencen dia geng-geng dia. Pot-pot dia. Pot pencen di sini, pot pencen ni. Ajak mereka supaya mengaji. Ajak mereka supaya maknanya hidup beribadah. Hidup bersyariat. Daripada duduk lepak saja, duduk minum petang balik. Tak tahu buat apa. Pagi-pagi jumpa. Itu je. Itu je. Tapi ke mana? Sudahnya. Kadang-kadang bukanlah saya nak kata pencen tak pencen pun sama lah kan. Tak maaf kan. Orang pencen terasa pula tidak. Saya tidak maknanya tumpuk. Cuma antaranya ialah kalau kita pencen bersara, tarik mereka. Ajak mereka mengaji. Ajak mereka menuntut ilmu. Dulu masa kerja lu tak dan. Tak dan. Bersara je dan. Ni bersara pun macam tak dan juga. Jadi kita pun itulah. Kita dengan kawan-kawan kita. Kalau orang lain cakap kan takut dia pun tekilan dia pun rasa ni kan. Maka sahabat sendiri cakap okey. Selama kita seronok-seronok tu ajak. Di Kuala ni banyak. Tengok orang. Saya tengok berpondok pondok banyak. Orang-orang pencen pengajian malam dipakat dulu. Antara ada pengajian malam tu antaranya betul lah. Kemudian siang tu dia lebih ketumpuk pada orang pencen ni. Jadi mana pengisian kepada orang bersara ni. Dah hari ni pun diusahakan dah ada buka kan. Cat pondok untuk pesara-pesara orang pencen ni. Maknanya jangan bagi alasan dah. Dulu tak dan, sibuk kerja, nak ke masjid tak dan, mengaji tak dan. InsyaAllah.
Ya, maknanya bagi lah ni bila bersara bagi dah. Kita bagi dah banyak sebenarnya. Peluang-peluang ini di samping nak memenuhi hobi, silalah. Kita tak kata pula memenuhi hobi tu kan. Mana salah, tak ada salah. Tapi dah bersara ni ruang kita untuk buat satu kerja yang dulu kita banyak terlepas. Betul tuan-tuan, saya bukan kita jumpa orang bersara ni. Masa zaman bekerja memang kita bekerja sibuk. Nak sembahyang Jumaat kan, masjid ni. Kalau kerja kan Zuhur lah. Mesyuarat kan. Ada asar pukul berapa. Kan mesyuarat Zuhur di sekolah dengan mesyuarat kan pukul berapa ni. Kadang-kadang kita nak ni kan. Jadi kalau orang kaki masjid kan memang. Memang. Tapi bila bersara, jangan buat alasan. Tak dan. Awak mesyuarat tak dan. Tu bersara mesyuarat apa lagi? Mesyuarat. Tak tahu mana mesyuarat je dah bersara ni. Mesyuarat ada kopi. Mana tuan-tuan, kita ejar lah hidup kita ni. Ni keutamaan je lah. Bukan maksud orang tak bersara. Seronok lah aku ya. Tak bersara lagi boleh lah aku. Mana kalau orang tak bersara pun, tapi dia ada peluang, ada ruang, ada masa sebenarnya, dia kena isi. Jangan mana dia pun, maknanya ada masa senggang yang banyak, dia cuba juga buat alasan. Dia janganlah buat alasan macam tu kan. Maknanya inilah peluang kita. Jadi para sahabat Nabi SAW ini, mereka rebut peluang ini. Maknanya bila mereka terima Islam, walaupun baru masuk Islam, dia akan gunakan ruang yang ada, walaupun mereka tahu ada cabaran. Tapi mereka pergi jumpa orang yang terdekat, keluarga mereka, anak-anak, dengan kawan-kawan rafiq mereka. Itu permulaan dakwah mereka. Dan mereka akan melaporkannya. Berkumpul di rumah Arqam bin Abi Al-Arqam ni, mereka akan laporkan, hari ini gini-gini, ada orang yang berminat, hari ini ada orang yang masuk Islam dah, mengucap dengan syahadah, hari ini ada penentangan, ada persoalkan begitu begini. Jadi siapakah yang nak menyelesaikan maknanya isu-isu yang dikemukakan ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah, dia panggil mentornya, dia panggil naqibnya. Dia bacakan ayat-ayat Allah, dia tenangkan mereka, dia sabarkan mereka. Maknanya memang kerja ini kerja yang ada cabaran. Kerja ini kerja sunnatullah yang ada cabaran dalam menyebarkan agama Allah ni. Dan kita berdakwah, mengajak buat baik ini ada cabaran. Ada cabarannya. Apa perbincangan yang berlaku, apa kritikan yang didengarinya, dan apakah dalil untuk menjawab hujah-hujah yang diterima. Maknanya bila orang para sahabat Nabi ni, bila dia pergi bergaul dengan masyarakat musyrikin Mekah yang lain, mereka akan dengar kritikan, kutukan, makian, cercaan. Sebab mereka sentiasa bergaul dengan orang musyrikin ni. Dengar suara apa kata Abu Jahal, apa kata Abu Lahab, apa kata Abu Sufyan dan sebagainya. Bila mereka dengar ni, ialah sahabat Nabi kan, mana mereka berbeza kan, kepahaman mereka tak sama. Kita lah tuan-tuan, ada orang yang lebih sikit, ada yang kurang lebih, ada yang faham lebih, ada yang kurang faham. Mereka akan rujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab beliau lah pakar rujuknya. Siapa lagi zaman tu? Rasulullah lah. Tanya ni, apa hujah begini? Maka ayat-ayat Allah lah yang menjadi hujah, ataupun turun ayat-ayat yang baru untuk menyokong pertanyaan, untuk memberi hujah kepada persoalan-persoalan yang berbangkit dalam kalangan masyarakat Arab pada masa itu. Jadi ini tuan-tuan muslimin hadirin sekalian, ini kerja para sahabat. Mereka balik, mereka buat kerja, mereka berdakwah, mereka dengar apa yang disembang. Mereka tetap menyimpan keislaman mereka. Sebab kalau tahu, dia memang antara sahabat yang tahu, nanyalah seksanya, kena bunuhnya. Sebab mereka belum lagi boleh mengisytiharkan secara terang-terang sehingga pada masa yang ditetapkan. Jadi Rasulullah SAW sebagai ketua akan mengarahkan apa yang munasabah buatnya.
memuji kedudukannya ataupun membetulkannya atau mengarahkannya supaya meninggalkan apa yang perlu. Nabi akan beri jalan. Nabi dah tak payah dulu, biar dulu. Ya. Mana jangan berlawan dulu. Ya. Jangan bertembung dulu. Sebab masa ni masa Mekah. Sebab memanglah ada sahabat ni yang kira macam semangat dah. Yang semangat kan. Kalau macam nak bergaduh ke, nak berlawan. Belum lagi. Mekah belum lagi boleh membalas tindakan fizikal tersebut. Belum lagi boleh. Ya. Maknanya Nabi akan sabarkan mereka. Macam mana Nabi jumpa dengan keluarga Ali Yasir. Sumayyah, Khabab. Apa tu suami dia? Ammar bin Yasir. Bukan, Yasir bin Yasir. Suami dia Yasir. Ammar tu anak mereka. Ya. Dia lalu, maka Nabi kata, sabran ala Yasir. Sabar wahai keluarga Yasir. Fa inna mau'idakumul jannah. Sesungguhnya janji kamu adalah syurga. Kalau bersabar. Ya. Sabar masa tu tak boleh kata apa lagi. Tak ada arahan daripada Allah. Balas tindak tak boleh lagi. Belum lagi. Ya. Maka Nabi hanya boleh beritahu, mensabarkan mereka, menenangkan mereka dan menjanjikan mereka syurga. Nabi janji syurga. Mana dalam berpegang kepada Islam, mana fa inna mau'idakumul jannah. Nabi janji syurga. Kalau kamu sabar, kamu redha, kamu istiqamah, janji syurga. Ni. Ya. Janji syurga ni kan Rasulullah dah. Ya. Boleh buat baik, janji syurga. Tak salah dia janji syurga. Kalau kamu berdakwah, kalau kamu menjauhkan Islam, syurga bagi kamu. Ya. Itu janji. Nabi saya sebut. Ya. Nabi saya menjanjikan. Ya, syurga. Kadang-kadang ada orang marah. Ya, janji syurga apa ni? Mana boleh? Main janji syurga. Kalau buat baik, buat syurga lah pergi ya. Takkanlah buat baik. Atau apa, kamu buat baik, buat amal soleh apa? Syurga tak tahu lagi. Ya. Itu mana kita lemah semangat lah. Kita buat sesuatu tu, mana kalau kita syurga. Semangat dia lain. Macam dalam hai dunia lah. Tu hai dunia ya. Bak dunia apa ni. Mana bila ada lah majikan kita beri satu ni, siapa gigi dapat naik pangkat ke apa. Kita pun jadi motivasi. Sungguh-sungguh. Begitulah apa yang Nabi tunjukkan kepada kita. Ya. Maknanya dia lalu. Dia melihat keluarga Yasir ini disebat, diseksa sampai mati semuanya. Sampai mati Yasir. Yang hidup dengan satu Ammar, anak mereka. Hidup terus. Walaupun dia seksa juga, walaupun ada, tapi hidup juga. Tapi yang dua-dua ni mati. Mak ayah dia mati, meninggal dunia, syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi Nabi lah memandu mereka. Buat begini, jangan buat begini, belum lagi. Belum ada mana kemampuan lagi. Ini orang kata sebagai tarbiyah, sebagai didikan. Itu sebab rutin mereka akan jumpa. Mungkin ada masalah, ada gangguan, Nabi akan jumpa, tenangkan mereka, beri semangat dan mereka, sabarkan mereka. Mereka bersemangat. Sebab tuan-tuan, kalau kita tengok awal-awal Islam, di zaman Mekah ni, kita nak cari orang murtad pun tak ada. Sebab sahabat Nabi yang awal-awal Islam ni, walaupun mereka ni menghadapi seksaan, ujian, macam-macam, tak ada dalam sirah ini, mereka ini murtad, tak tahan, murtad lah. Tak ada. Ya. Yang keke murtad ni berlaku ialah kemudian. Apabila Islam dah kuat, bila Islam dah makmur, bila Islam dah merintah. Ya. Jadi bila Islam dah merintah, negara Islam, mereka dah duduk dalam negara Islam, ramai pula, bukan sekadar seorang dua, berbondong-bondong masuk Islam. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Berbondong-bondong, hak jenis ni lah yang akhirnya berbondong-bondong pula murtad. Ya, kita tengok cerita bagaimana bila Nabi wafat, siapa yang murtad dulu? Orang-orang yang lambat masuk Islam, yang berbondong-bondong asalnya. Antaranya orang Taif, antaranya ni orang yang pengikut Musailamatul Kadzab. Ya.
Mereka ni masuk Islam kemudian. Tapi bila Musailamah isytihar dia Nabi, satu Yamamah tu, satu pekan bandar Yamamah itu murtad. Waliyazubillah. Ni maknanya kita melihat, kadang-kadang walaupun kita nampak kuantitinya ramai, kualitinya tak ada. Kualitinya boleh dipertikaikan. Ini yang kita kena ambil berat. Kita bersyukur, alhamdulillah ramai orang Islam hari ini. Tapi kita nak biar kualiti tu ada juga. Bersama dengan kuantiti, biar ada kualiti. Jangan kuantiti je, akhirnya tak ada kualiti. Bila tak ada kualiti, akhirnya Nabi SAW mengibaratkan orang Islam yang zaman kita ni macam apa? Buih di lautan. Nabi kata karusais sail, seperti buih-buih di lautan. Yang Nabi kata, bila Nabi cerita, kamu orang Islam akan dihurung oleh musuh keliling. Hurung kamu, mamah kamu, seumpama orang lapar menghurung satu hidangan. Maka para sahabat tanya, ya Rasulullah, anahnu min qillatin yawma idzin. Adakah kami pada masa itu sedikit? Tak. Bal antum kasir. Kamu hari itu ramai. Banyak. Hari ini banyak, ramai. Kuantiti, Masya Allah, ramai tuan-tuan. Kita ni sepertiga. Saya pernah baca lah pada tahun bila tu. Pada dunia ni ada berapa? 3 trilion. 3 trilion. Mana 1 trilion orang Islam. Mana sepertiga, lebih kurang begitu. Itu angka kasar lah kiranya. Tetapi Nabi menyebut, kamu ramai, tapi ramai sesaja seumpama buih di lautan. Buih. Apa buih di lautan kan? Buih kan? Bila ombak kan berbuih. Dia ikut je ombak ke mana pergi. Terempah di batu, terempah di batu. Terempah di pantai, terempah di pantai. Tarik balik ke tengah, tarik ke tengah. Ke tepi, ke tepi, ke tengah, ke tengah, ke tepi. Itulah kerja dia. Itu yang Nabi sebut. Ramai saja. Maka, kenapa dia begitu? Nabi sebut juga hadis tu. Kenapa orang Islam ramai, kuantiti dah ramai, tapi tak ada kualiti? Kerana apa? Kerana orang Islam sudah dihinggapi oleh penyakit. Bukan penyakit corona. Penyakit apa? Al-Wahan. Virus Al-Wahan ni. Virus Al-Wahan lebih dahsyat dari virus corona lagi ni. Apa virus Al-Wahan ni? Nabi kata apa? Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cintakan dunia yang begitu, Masya Allah. Cinta dunia dan benci dan takutkan kematian. Takut mati. Sebut mati takut. Tak nak mati, nak hidup. Nak dunia ni. Cinta dunia, Masya Allah, sampai lupa mati. Sampai lupa akhirat. Sampai lupa pada agama. Dan situasi ni kita dah lihat hari ni. Mana cinta dunia ni terlalu sangat. Terlalu. Bukan kata tak boleh kita guna dunia. Tapi ni cinta dunia terlampau. Sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penyakit yang menimpa umat Islam. Akhir zaman. Dan itulah zaman kita, tuan-tuan. Penyakit apa? Al-Wahan ini. Jadi Nabi SAW telah membetulkan mereka, mendidik mereka, mentarbiah mereka, menyabarkan mereka, menunjuk. Ya, tuan-tuan, bila kita ni, bila kita bergaul, kita berhadapan dengan cabaran, bila ada orang beri semangat, kita rasa lain. Tambah pula yang beri semangat ketua kita, pemimpin kita. Jadi kita bersemangat lah. Kita macam ni, kita diberi semangat, kita bersemangat balik. Tidak kita lemah je, tak boleh ni. Bila pemimpinnya bersemangat, beri taujiat, beri peringatan, beri semangat, maka kita semangat. Itulah naluri manusia. Naluri manusia. Jadi masa pasang surutnya. Jadi bila ada masa pasang surutnya, dia kena sentiasa masa surut diberikan semangat, motivasi. InsyaAllah. Mana dia akan berterusan. Itu sebab pada awal Islam, yang cabaran yang kuat, sahabat Nabi boleh mempertahankan akidah. Mati-matilah. Berbeza dengan bila Islam dah kuat, bila Islam dah merentah, bila Islam dah ramai. Mereka masuk Islam kerana tengok orang lain masuk Islam, mereka masuk Islam. Beramai-ramai pula tu. Maka bila Nabi wafat, peristiwa riddah berlaku. Bayangkan tuan-tuan, Nabi wafat, sahaja Nabi meninggal je, berlaku murtad. Bukan seorang,
ramai apabila munculnya Nabi palsu. Apabila munculnya orang enggan bayar zakat. Oh, bayangkan itu pada awal Islam masih lagi baru lagi. Mana? Tapi itulah cerita. Apabila orang Islam baru masuk Islam, tetapi tidak diisi, tak dipasak dengan ni. Bahkan mereka pun tak pernah menghadapi cabaran macam mana sahabat-sahabat dulu menghadapi cabaran. Dah seronok. Masuk Islam dia waktu seronok. Macam kita sekarang masuk Islam. Kita di Islam kan, tempat kita dah okey dah. Mewah dah. Seronok dah. Kena banding dengan orang dulu lah. Nenek moyang kita dulu. Lain. Nak banding dengan tempat-tempat lain. Kita masuk Islam je, dia nampak dah. Masjid ada, surau ada, apa ada, semua ada. Nampak dah kalimah Allah, kalimah ni Muhammad. Nampak semua ada. Cuma kita tak pergi ya. Nampak masjid banyak, surau ada, pergi je tak. Itu berbeza dengan orang yang dia terima Islam, dia semangatnya lain. Dia nak bina surau, bina masjid. Kita baca kisah-kisah bagaimana orang yang menerima Islam, baru terima Islam. Mereka semangat tu. Tebang balok di riba tu. Untuk buat apa? Buat masjid. Buat masjid. Pasal apa? Bila mereka dah Islam, dah ramai ni, nak sembahyang, berjemaah. Nak sembahyang Jumaat, nak beramai-ramai, nak berimpun. Dia sanggup tebang itu gini buat untuk mereka berkumpul pada waktu solat dan juga pada program-program yang diadakan. Kan? Maka mereka berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sesungguhnya perjumpaan secara langsung dan berterusan di antara ketua dan tenteranya lah yang boleh menyelesaikan masalah yang sukar, juga boleh menjauhkan fitnah. Ini penting. Ini juga pengajaran kepada maknanya ketua dan yang dipimpin. Mana kena ada pertemuan berterusan, kena ada mesyuarat. Jangan soh je. Kena ada macam program-program pertemuan supaya apa yang ada masalah, terbuku masalah diselesaikan. Jangan dia tak ada kan. Sebab kadang-kadang timbul fitnah. Kadang-kadang dah lama kan timbul isu fitnah. Tapi bila ada pertemuan ni, fitnah dapat dipadamkan. Bila ada soal jawab pertanyaan, contohnya dia bertanya, kalau tidak, dia akan belegak fitnah, tak berhati, buruk sangka. Biasa kadang pernah di zaman Sayyidina Umar. Kan adalah datang barang, maknanya ni kain daripada mana, Bahrain gitulah, daripada Yaman. Datang dia agih-agih kan, semua sahabat, semua orang Islam dapat agih, semua dapat. Dapat. Sayyidina Umar pun dapat sebagai khalifah. Satu hari beliau naik atas mimbar, berkhutbah. Tiba-tiba ada seorang sahabat Nabi ni kata, nanti dulu, wahai Amirul Mukminin, kami tak mau tengok kamu berkhutbah lagi. Tolong jawab masalah ni. Kami melihat kamu ni pakaian ni, kamu dapat dari mana? Tuan-tuan, Sayyidina Umar ni orang yang tinggi. Pakaian dia dapat tu semua sama. Dia tak cukup untuk buat pakaian bagi Sayyidina Umar ni, orang tinggi tu kan. Tinggi gagah. Dia kan orang rendah. Jadi dia perlukan, kalau sepasang tak cukup, maknanya saya pun tak tahu kan ukuran nak buat baju kan. Maknanya dia kena dua baru cukup untuk mana buat jubah tu sampai ke bawah. Tidak tak cukup, separuh aja boleh dapat. Pasal Umar ni orang yang tinggi. Orang yang tinggi, dia gagah tinggi. Biasa gitu ya. Orang garang ni gitu lah. Badan sedap, tinggi sikit. Kedebel kan? Bukan kedebel. Garang ni. Orang tak berani. Jadi sahabat Nabi ni tak berhati. Nanti tak berhati, nanti dulu. Jangan berkhutbah dulu. Tunggu. Kami nak tahu kamu ni dapat pakai mana ni? Lebih dari kami ni. Patutnya kamu tak dapat macam ni. Kamu ni ke? Ngelak ke apa ke? Tuan-tuan. Ya. Mana sahabat Nabi, orang di bawah rakyat ni, terus tanya je. Ya. Kalau kita tanya macam tu, macam jenuh kita ya. Lepas tu tak dapat bantuan. Ya. Jadi Sayyidina Umar dia terdiam. Dia kata macam ni lah, yang boleh jawab soalan ni ialah anak aku sendiri, Ibnu Umar. Ibnu Umar yang jawab. Maka Ibnu Umar bangun.
Dia kata, wahai sahabat, wahai sekalian muslimin, pakaian yang ayah aku pakai tu adalah sumbangan daripada aku sebahagiannya. Mana sebahagian hak dia, aku bagi dia pasal dia takkan cukup untuk buat jubah sampai kau kan. Nak buat jubah. Maka sebahagian itu bahagian aku. Dengar tu baru. Sahabat yang bertanya tadi kata, okey, kami dah puas hati. Boleh terus khutbah. Oh, tu dia. Mesti orang Arab macam tu, orang Arab ni. Jangan. Kalau sebab orang Arab ni jenis tak puas hati, dia terus ke masjid. Tak dalam masjid. Dalam syarat dia riuh tu. Budi je. Ada ke? Ada. Sudah habis. Tengok ya. Jadi tuan-tuan ya.
Baik tuan-tuan muslimin hadirin sekalian, insya-Allah kita sama sikit lagi tentang apa yang saya sebut tadi ya. Maknanya itulah peranan kepada ketua. Ya, untuk menyelesaikan permasalahan yang berlaku dalam maknanya masyarakat dia, dalam komuniti dia, dalam kepimpinan dia, supaya tak timbul masalah yang akan berterusan, yang akan jadi barah, ya, sehingga menyebabkan kekuatan menjadi longgar, ya, kekuatan ummah, kekuatan jamaah, kekuatan persaudaraan menjadi longgar, menjadi apanya tak kuat, kerana apabila tak diselesaikan sebarang permasalahan itu secepat yang mungkin, ya. Jadi pertemuan-pertemuan itu dapat diselesaikan apa masalah yang timbul. Macam mana saya cerita tadi pada Sayyidina Umar, bila ditanya dan dapat jawapan tuntas pada masa itu, selesai masalah. Sebab kita kena ingat, maknanya musuh Islam antara caranya ialah menimbulkan syak wasangka, fitnah. Fitnah ni, itu sebab disebut fitnah ni tidur. Dia fitnah ni al-fitnatun naimatun la'anallahu man ayqadhaha. Fitnah ni tidur, dia tidur, celakalah, Allah akan laknat orang yang menggerakkan fitnah ini. Mana orang yang menghidupkan fitnah. Dan inilah orang kata makan minum sarapan pagi orang musuh-musuh Islam. Sarapan pagi, sarapan makan tengah hari, makan malam musuh Islam ialah dengan mengadakan fitnah terhadap agama Allah ini. Jadi ini tuan-tuan, mana kita maknanya kena lihat, kena tengok. Jangan kita mudah terpengaruh, terpedaya dengan sumber-sumber fitnah ni. Tambah zaman hari ini, zaman Rasulullah sendiri, berbagai-bagai fitnah terhadap baginda, terhadap sahabat baginda, terhadap isteri baginda, terhadap agama Allah ini. Ya, macam-macam tomahan. Nanti kita akan cerita kan, dalam sirah ini ada cerita tentang fitnah terhadap isteri baginda. Semua ini sebenarnya memang lumrah kepada musuh Islam, menjadi makan minum sarapan mereka, makan tengah hari mereka. Itulah kerja mereka. Supaya apa? Dengan fitnah. Kononnya nak melemahkan perpaduan orang Islam, melemahkan semangat Islam, melemahkan maknanya nilai keagamaan di kalangan orang Islam. Timbul fitnah, timbul begitu, timbul begini. Jadi ini peranan sebagai ketua untuk memberikan maknanya pendidikan, memberi motivasi, memberikan gambaran yang sebenar supaya tidak timbul fitnah-fitnah ini. Ya. Dan kita pun jangan mudah menerima sebarang maklumat-maklumat yang tak tahu benar atau salah. Tak tahu maklumat betul atau salah. Tuan mas sekarang tengok, terus je. Baca pun tidak sangat pun. Baca tajuk terus forward. Ya. Baca tajuk je terus forward. Kadang-kadang tuan-tuan berhati-hatilah. Dan zaman hari ini yang lagi mudah fitnah ni disebarkan. Ya. Dulu pun mudah dengan mulut je. Hari ni lagilah. Mulut satu hal dengan tangan kita. Ya. Sekejap je. Kena baca tajuk je. Dan berhati-hatilah dengan bahan-bahan berita yang sumber-sumber yang memang anti kepada Islam. Ni tuan-tuan ya. Janganlah kita duk rajin baca sumber-sumber yang seumpama itu. Ya, sumber Malaysia kini kita tak baca lah. Ya. Tak maaf lah sekali gitu ya. Sumber yang memfitnah kepada umat sebenarnya, kepada Islam. Ada je yang tajuk-tajuk yang tak puas hati, cerita yang tak puas hati. Kadang diputar alam kan, tajuk tersebut. Putar alam. Ya. Ya begitulah tuan-tuan ya. Peranan yang Nabi sebut ini, yang menjadi rumusan dalam tajuk pertemuan rutin itu ialah bagaimana peranan ketua terhadap anak buah dia. Ya, kalau di kampung ada, mana ketua, pemimpin dengan orang kampung dia, bagaimana dia berperanan? Berperanan kepada masyarakat setempat dia. Kalau dia ketua komuniti, kepada komuniti tempat tu, organisasi benda tu, tempat tersebut, ya, kumpulan tersebut, mana ketua kena berperanan. Ya, berperanan memberikan semangat, memberi tunjuk ajar, panduan, menyelesaikan isu-isu yang timbul. Jangan dibiarkan dia macam berlarutan, terawang-rawang, dia jadi macam ni. Selesaikan. Mengikut sebagaimana yang dipandu oleh Allah dan Rasulnya, supaya apa-apa isu yang berbangkit, timbul perkara-perkara yang tak puas hati, timbul unsur-unsur fitnah, dapat diberi jawapan yang terbaik. Ya. Dan kita pun kena rujuk kepada
Orang bawa pun rujuk kepada ketua. Tak berhati apa. Tanya dia dulu. Jangan terus je sebarkan. Kata ni lah, begitu, beginilah. Mungkin ada apa masalah kita pun tak tahu kan. Jadi, semuanya kena berperanan. Sama ada orang jadi pemimpin atau yang dipimpin. Mana hubungan di antara kedua-duanya itu penting. Pertemuan antara keduanya penting. Mana bertemu, bermesyuarat, syura wa amruhum syura bainahum. Urusan di antara kamu lah syura, perbincangan, pertukaran pendapat, buah fikiran dan mencari keputusan yang terbaik. Ini penting dalam sesebuah organisasi, komuniti, dalam apa-apa bentuk. Mana pergerakan kemasyarakatan perlu kepada perkara seumpama ini. Peranan ketua, peranan yang dipimpin, perbincangan yang perlu diikuti panduannya oleh para sahabat Nabi SAW ini. Kita kena ikut panduan ini. Para sahabat Nabi, para Rasulullah sendiri, mereka paling banyak maknanya bermesyuarat, berbincang, berkumpul, cari jalan yang terbaik untuk dakwah, jalan terbaik untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah tuan-tuan, seperti setakat ini kita sambung lagi lah. InsyaAllah saya baca nanti. Sesungguhnya perjumpaan tu kita sambung lagi lah ya. Nanti nak cerita tu panjang lagi. Wallahu a'lamu bissawab. Ada apa tuan-tuan? Jika ada sebarang pertanyaan ke? Ya, boleh. Dia mengambil keuntungan dengan satu pengetahuan. Contohnya, bila itu RM10, itu RM15 kepada seseorang. Jadi, apa hukumnya adakah dia terlibat dalam soal halal haramnya? Ya. Memang ada lah. Dia kan, apa bekerja pun, dia terlibat dengan halal haram ini. Ya. Termasuklah broker pun. Ya. Jadi dia ni, broker ni macam wakil. Wakil ni dia kena amanah dengan yang mewakilkan dia. Dia kena buat sebenarnya yang mewakilkan dia. Dia jangan ambil kesempatan. Kalau dia ambil kesempatan, haram lah. Dia macam wakil lah kan. Okay, saya wakilkan kamu tolong jual ni, nanti RM15,000 dia kata. Kamu ada, dia akan ada lah dia punya upah, digaji tu kan. Tapi dia putar alam pandai sikit lebih kan. Jadi ini sebenarnya memang perbuatan yang haram lah. Sebab dia wakil, bukan dia yang punya. Sebab dia pun tak diberi amanah oleh orang. Dia kata kamu buatlah kat mana pun. Benda ni mana dia kena terikat dengan apa yang telah disepakati oleh pihak yang melantik dia. Ataupun mewakilkan dia. Atau memilih dia. Mana dia kena ikutlah. Maknanya apa dia punya, apa panggil sekarang ni, apa keputusan, perjanjiannya. Jangan buat dia pandai-pandai sendiri orang kata. Yang melampaui daripada apa yang telah diputuskan. Mana dia tak amanah tu. Dia tak amanah, kira ada dosa lah. Ada ustaz, contohnya, kamu tolong dia lebih RM4,000 contohnya. Pasal lah, kau tahu lah lebih tu kamu punya. Okey, baik. Soalannya tadi lah, dia kena berpegang kepada janji tu. Macam mana dia punya terma perjanjian tu? Itu penting tu. Macam kalau dia pegang, orang tu suruh jual RM15,000, dia pandai-pandai sendiri kan. Itu tak boleh lah, tentu tak boleh. Nampak maknanya dia tak amanah. Tapi kalau terma tu kata, kan, maknanya dia kata kamu jual berapa kan, nanti persennya gini-gini kan. Itu satu persoalan lain pula. Mana itu ada termanya. Jadi yang pentingnya, bagaimana perjanjian dia dengan orang yang pemilik asalnya. Orang yang mewakilkan dia. Macam kita wakil, kita pandai-pandai sini. Contoh, macam orang bekerja di kedai. Kan, pemilik, tuan dia kan. Tuan dia, mana harga barang tu misalnya RM10. Kan, takkan dia pandai-pandai berani, jual RM12. RM2 masuk poket dia. Kenapa? Itu tak amanah, tu tak jujur. Berdosa lah tu. Kerana nilai barang tu RM10. Dia nak kata jual RM12. Tak jujur. Kecuali lah maknanya dia ada terma lain. Itu cerita lain lah pula. Benda ni terpulang kepada maknanya
bagaimana dia dilantik, bagaimana dia diamanahkan. Itu dia. Tapi macam tadi, persoalan tadi begitulah. Kalau dia diamanahkan sekian-sekian, ikut je. Itu pun dia dah ada untung dia. Kan? Yalah orang yang melantik dia mesti dia bagi untung. Takkanlah apa peri je kan. Ni. Kecuali lah dia memang terpulang, serah pada ni, janji jual ke apa ke. Kan? Jadi itu maknanya hak dia lah kan. Mengikut maknanya yang disepakati oleh antara broker itu ataupun wakil dengan yang mewakilkan dia. Ni persoalan ni dia kalau kita di fiqh dia ada sebenarnya. Dia ada perbahasan dalam kitab fiqh ya. Dalam bahasa Arab dia panggil apa simsar apa kontak saya kan. Dalam fiqh apa dia panggil simsar lah. Kita Arab dia dipanggil simsar maknanya orang dibaca orang tengah. Orang tengah lah ya. Kita panggil broker lah ya. Dalam Islam tak ada masalah. Kerja broker boleh. Yang tak boleh itu sikap tu. Kan? Yang tak bolehnya sikap, bukannya kerja tu. Tak salah kerja broker tu. Yang salahnya dia punya sikap tak jujur. Itu yang tak betul. Kadang dia makan dua pula tu. Makan dua. Makan. Jadi sebenarnya dia jadi haram itulah. Kawan ni pun disapu, kawan ni pun sapu. Ya. Sedangkan dia ni amanah kepada pemilik asil. Mana pemilik asil akan beri untung kan dia ada. Apa persen-persennya kan. Apa cerita Piramli ni? Apa persen ni? Yalah. Itu beginilah. Saya pada pendapat saya begini. Persoalan tu dia uruf, dia ikut adat. Dia kembali kepada hukum uruf. Dalam Islam dia boleh urufnya. Urufnya pinjam motor ni mesti isi minyak kan. Kalau kita pinjam motor orang pergi jauh-jauh, takkanlah nak angkat minyak dia. Dia uruf, dia semua kembali kepada uruf kita ni. Uruf kita kalau dekat mungkin tak ada kot. Pinjam dah ke Kuala, biasanya tak ada kot ya. Tapi kalau uruf kata dah pinjam motor orang kan, isilah kan. Mana dah Kuala RM1, RM2 lah. Pulang, isilah. Itu orang kata di segi maknanya uruf bagaimana kita meminjam kenderaan. Kenderaan orang. Jadi kita bila kita meminjam, kita akan pulang balik macam mana keadaan asal dia. Kan? Dia gitu kan. Mana asal dia kalau ada minyak, boleh minyak. Apa kan? Maknanya kalau lebih kurang tu dibenarkan selagi mana tuan dia benarkan, tak masalah lah. Dia tak apa, kurang sikit tak apa kan. Jadi benda tu saya sebut tadi kembali kepada hukum urufnya. Tetapi dari segi hukum umumnya bila meminjam ni dia kena kembalikan balik ikut asal yang dipinjam. Jangan pula balik-balik lain macam rupa motornya. Contohnya hilang maggat hilang pun. Itu memang salah lah. Jangan pinjam kereta orang balik-balik hilang apa-apa. Itu kena gantilah. Itu kena gantilah pula. Jangan kata macam mana dia kata. Itu tak boleh lah ya. Tapi persoalan tu dia dah beli sebenarnya kan. Tu hak dia lah. Kan? Maknanya macam kita beli satu benda dah jadi hak kita, terpulang pada kita lah. Cuma dari segi konsep lain lah pula, konsep ihsan. Tu cerita lain. Tapi dari segi hukum jual beli dia sah. So apa dah jadi milik dia. Kan? Walaupun dia beli murah, kita beli satu benda ni murah, RM5, kita jual RM1. Kan? Itu sah. Cuma mungkin kita boleh cerita dari segi konsep ihsan, berbuat baik. Janganlah jual mahal sangat. Itu ceritanya. Itu masalah lain kan. Tak ada masalah. Bukan itu orang kata cari untung kan. Cuma cari untung pun biar dalam keadaan konteksnya bersifat ihsan, bersifat pemurah. Boleh untung. Itu hak dia lah kan. Hak dah milik dia. Ya. Macam tanya tu, tak ada. Kata ada nak berhenti. Takut nak tanya. Tak tanya kata.
Tak, biasanya kalau dalam majlis umur macam ni, bila kita tamatkan, kita baca apa ni? Kafaratul majlis. Majlis dengan surah Al-Nas. Aha. Apa antara dosa-dosa yang kita buat majlis pengajian? Yalah. Kesalahan. Kadang-kadang kita leka, lara kan. Apa ke, ada lah macam-macam lah ya. Lah kita ni bukannya tak lekat daripada kadang fikiran apa ke kan. Tak tahu Allah Alam lah masing-masing lah kan. Masing-masing punya dalaman kita tak tahu hati kita. Kita mana tahu kan. Tahu hati kita kata, ustaz ni cakap je. Kata contohnya. Apa ni cakapnya. Mungkin kita wallah alam. Kan saya buat sangka belakang orang kan. Jadi itu sebab dalam Islam diajar maknanya bila habis majlis kita tak mau nanti kau ada benda-benda yang kita terlepas pandang. Kesalahan kita, silap kita, bacalah. Kafaratul majlis. Tama-tama majlis-majlis yang bila majlis-majlis mesyuarat kan. Majlis baik ni bertahan lagi kan. Majlis-majlis sembang kosong apa mesyuarat ke apa kan. Lagi macam-macam lah. Kan naik suara kawan ni. Dah pendapat dia tak terima, naik suara sikit, nak marah ke. Contohnya. Jadi bila dah habis tu patut kita baca lah supaya tersilap kita ada kesilapan yang tanpa kita sedari atau sedari diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebenarnya kan. Majlis macam tu. Alah. Kalau dah pergi dekat bank CIMB tu, dia boleh duduk je. Duduk. Hari-hari. Saya duduk sana. Duduk lagi. Oh ya. Dekat CIMB tu. Oh ya ke? Yalah. Yalah. Oh ya ke? Itu kena pihak berkuasa lah kena tindakan ni. Kita ni macam ni lah. Kita beri tak ada masalah. Beri tu tak ada masalah. Cuma mungkin benda tu jadi sindiket ya. Jadi kena tu tindakan pihak yang berautoriti lah kan. Yalah. Itu pun kena, itu pihak berkuasa lah kan. Oh ya ke? Wallahualam, saya pun jarang. Saya tak pergi CIMB. Ya ke? Yalah, memang kadang-kadang memang ada sedikit. Kita pun pernah baca soal apa kan. Ada orang kaya raya, kerja pergi tak sedekah je, kaya raya. Kereta ada, rumah ada, memang tabiat dia. Ada dulu keluar soal apa dulu, zaman dulu ada. Soal apa. Akhirnya terbongkar rahsia dia, tertangkap. Walau rumah ada, kereta ada, lagi seronok dia tu kan. Duduk je dapat sehari lebih daripada kerja. Tak payah kerja kan, duduk saja je. Wallahualam. Cuma dari segi kita beri tu, kita tak tahu kita beri, dapatlah segi pahala kita dapat. Ya. Cuma tadilah, mungkin dari segi penguatkuasaan. Perlulah ya. Takut dia mencemar lah ya. Mencemar. Kalau kita dah tahu ada gambar tu, boleh lah report ya. Tapi tak tahu undang-undang macam mana. Kita pun setakat setara mana undang-undang ya. Majlis pemandaran ke, ada undang-undang kecil dia yang boleh menangkap peminta-peminta sedekah ni ya. Wallahualam ya. Saya pun tak pastilah. Dah. Dah lah ya. Mencari. InsyaAllah ada tu. Jadi insyaAllah kita bertemu lagi pada pertemuan yang lain. Pada bulan depan insyaAllah biiznillah. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.